Okay, Assalamualaikum. Kumpulan kami akan terangkan tentang rancangan perniagaan bagi MF Junk Food Enterprise. So, yang pertama sekali ialah latar belakang perniagaan. Untuk pengenalan, okay. Mana Faris? Okay, untuk pengenalan, macam semua orang tahu, kerepek ni dia macam bidang yang semakin berkembang di Malaysia, sebab tu kami pilih kerepek. Jadi, perniagaan kami ni masih kecil-kecilan. Kerepek cheese ni ditubuhkan pada September 2020. Next. Okay, ini adalah visi dan misi kami. Visi kami untuk menjadi sebuah perniagaan kerepek yang mampu bersaing di pasaran tempatan dan antarabangsa. Okey, salah satu misi kami adalah menawarkan kualiti yang terbaik dan harga berpatutan. Next. Okey, ini adalah maklumat perniagaan kami. Ada nama perniagaan, alamat perniagaan, tarikh mula perniagaan, tarikh pendaftaran, nombor pendaftaran, kegiatan utama perniagaan, bentuk perniagaan, nombor telefon, nama bank, nombor akaun dan email. Seterusnya saya serahkan pada Zaim. Okay, ini latar belakang pemilik dan rakan kongsi kami. Nama penuh Muhammad Fadil bin Samsudin. Di sini semua biodata dia. Lepas tu yang kedua Nur Syaidah Nasuha binti Muhammad Daud, dan ada biodata dia. Yang ketiga nama saya Muhammad Zainkan bin Mak Fauzi, ini biodata saya. Dan yang terakhir Nur Umairah binti Razali dan biodata dia. Terusnya, okey, ni struktur organisasi kami. Muhammad Faris sebagai manager director, Nur Umairah sebagai general manager bahagian finance, Nur Syaidah Naswa sebagai business development, dan saya sebagai director operation. Okey, ni untuk idea kami. Idea ni macam meningkatkan kami punya kepedasan kerepek lain dan macam bagi kiranya kuatkan marketing kami lah. Ni untuk idea kami kekuatan. Lepas tu ni untuk kelemahan kami. Contohnya macam tidak ramai pelanggan yang tahu tentang produk kami sebab kami baru mula. So kami tak tahu, orang tak tahu sangat lah. Dan ni peluang idea kami untuk menarik pelanggan dan yang muda. Selalunya orang budak-budak yang suka benda macam kerepek, benda-benda macam ni. So itulah idea kami yang peluang. So kami macam lebih suka kepada budak sekolah ke, student ke. Tua. Seterusnya adalah potensi ancaman. So ini ancaman untuk kami punya bisnes kerepek. Salah satu adalah kelembapan perkembangan industri kami sendiri. So next. Umai. Okey, yang seterusnya adalah 2.0 rancangan sumber manusia. Umai masuk Umai. Rancangan sumber manusia 2.0. Pertama sekali adalah slide. Ini adalah tujuan sebab apa kami nak kami buat rancangan perniagaan. Tak dengar, Mai. Tak dengar ke? Serius ke? Tak dengar. Oh, dengar je. Apa tadi tak? Ini adalah tujuan kenapa kami buat rancangan perniagaan ni, sebab kami nak minta fund daripada MARA sebanyak 10,000 bagi memperkembangkan kami punya bisnes. Next. Okey, ini adalah jawatan yang kami perlukan. Lepas tu dia ada function dia. Contoh macam assistant manager, dia sebagai pengurus bertugas pada waktu tertentu mengendalikan aduan tertentu. Lepas tu pengurus kewangan, dia memastikan aliran keluar masuk yang diurus dengan baik, memastikan akaun dan penyata wang dan lain-lain. Okey, ini gaji, faedah dan perlindungan yang kami sediakan untuk pekerja. Macam manager, jumlah bersih yang dapat adalah RM15,535.35. Untuk general manager, jumlah bersih dia RM1,230.65. Bagi business development dan director operation, jumlah gaji dia adalah sama, RM1,044.15. Untuk pekerja, 3 orang akan dapat RM2,595.25 bagi 3. Next.
Okey, ini adalah sesuatu kedai. Kalau masuk dari pintu utama akan nampak kaunter, ada rak barang. Lepas tu ada pintu sebelah tu untuk staff, ada pejabat pengurusan, ada pantry, ada store, ada bilik rehat, lepas tu ada bilik simpanan stok. Ni senarai perabot dan peralatan asas yang kami ada. Kami ada 6 biji meja, 1 mesin tunai, 1 mesin goreng, 1 mesin goreng auto, 1 mesin mix dengan perencah, lepas tu ada almari 5, komputer, oven 2. So jumlah yang kami ada adalah 17 perabot dan peralatan asas. Okey, ini adalah pembekal yang kerepek yang kami ambil dari perusahaan kerepek Haji Paih. Kami ambil produk kerepek ubi kayu. Next. Ni kos perabot yang saya sebut tadi tu. Jumlah semua perabot adalah RM11,850. Ni pembelanjaan rancangan sumber manusia yang tadi. Yang tadi. Sama yang macam tadi. Jumlah dia RM11,850. Okey, seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya. Seterusnya adalah rancangan pengeluaran. Next. Yang pertama adalah produk pengeluaran. So produk kami ni kami tawarkan dekat pelanggan dengan orang kata kualiti tinggi kami produk dan setara dengan harga. Maksudnya kami produk ni tak terlalu murah dan tak terlalu mahal. Next. So ni anggaran pengeluaran kami untuk 3 bulan. So ni anggaran untuk bahan mentah. Total adalah RM10,512 sen dalam masa 3 bulan. So ni adalah sumber-sumber bahan mentah kami. Ada serbuk cabai, ada spring cheese, ada garam, gula dan paprika. Total semua adalah 5 kilo dan harga untuk semua tu adalah RM277.5. Next. So keperluan mesin dan peralatan. Ni yang kawan saya sebut tadi, Umairah tadi ada meja, ada mesin. So total untuk semuanya adalah RM11,850. Ini adalah susun atau pengeluaran kami. First, penyimpanan stok. Dia berfungsi untuk elak berlaku kekurangan stok kami. Yang kedua adalah menyediakan perencah. Yang ketiga, pembahagian mikrogram. Keempat, proses pembungkusan dan stok jualan yang terakhir. Next. Sini adalah perbelanjaan rancangan operasi. Ada gaji, ada KWSP, pembelian aset kami. So total semua untuk bulanan pertama adalah RM17,653 dan jumlah untuk setahun adalah total sama RM17,653. Next. Bahan mentah langsung dengan bahan langsung. Total ni kami kira untuk setahun. So jumlah akhir adalah RM23,140 untuk setahun. Pembahagian pemasaran. Okey, untuk bahagian pemasaran pula. Okey, ni promosi produk kiranya produk kami tak berkualiti. Produk kami berkualiti dan memang lawa lah packaging dia semua. Dan harga pula kami RM4.50 untuk 150 unit sebab kami tak berani nak jual mahal, jual murah. Dan kami jual sedang-sederhana. Kalau jual mahal pun takut orang tak beli. Lepas tu lokasi pula kami buat depan sekolah tahfiz dengan sekolah, tahfiz, masjid dan sebagainya. Sebab apa? Tempat tu memang orang ramai. Rutin dia orang keluar. Macam masjid orang keluar main Jumaat. Dan sekolah budak-budak. So dekat pasar raya mesti ramai mak pak kau duk mai beli daging ke sayur ke apa kan. Itu memang tempat orang ramai lah. So tempat tu adalah marketing yang paling baik lah. So untuk promosi pula kami menyediakan macam kami ada buat kad untuk kad bisnes kami. Lepas tu kami menyediakan pamphlet. Dan pamphlet tu kami edarkan kepada tok-tok dekat kereta yang ramai-ramai ke macam pasar raya ke, sekolah ke, pergi buat macam kempen ke kat sekolah untuk kempen ni. Dan lain-lain lah kiranya bagi macam meluaskan pasaran kami. So orang boleh tahu lah kami punya produk ni.
Itu untuk promosi kami. Dan untuk strategi pemasaran pula, kami ni menyebarkan maklumat pula melalui laman sosial, Instagram, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Kiranya tempat tu lah, sebab pada zaman dahulu ni memang era globalisasi lah untuk internet tu. So kiranya macam buat Facebook ad, Instagram ad dan Shopee ads. So kat situ memang boleh cari produk kami. Kalau beli lebih pada 4 yang 5, kami bagi harga promosi lah. Lepas tu kiranya analisis pesaing ni memang selalunya memang rutin lah untuk semua usahawan lah. Sebab apa? Mesti kalau ada pesaing kan. Contohnya kalau kami ada kedai depan ni baru buka, dia jual macam frozen food, dan Aisyah Bintung pula dia jual macam harga borong, pasaran borong, kiranya pasaraya borong lah. So untuk kekuatan mereka adalah macam mereka ni berdekatan dengan bank. Lepas tu mereka ni memang strategik perniagaan memang tertarik lah, memang premis perniagaan memang baik lah. So untuk kelemahan mereka pula ada yang kurang menarik satu kedai, ada yang satu lagi macam produk terlalu banyak, barang terlalu banyak. So memang kedai tu sempit dan tak ada ruang untuk nak letak. So untuk pembelanjaan pula, semua kami kira untuk papan tanda dan gaji, telefon, sewa, pengangkutan macam yang di atas sekali, semuanya harga yang ditetapkan cuma total semua ni lah. Belanja untuk asetnya 700, belanja bulanan dia 6,200 dan lain-lain belanja 1,200. So yang seterusnya perancangan kewangan. Rancangan kewangan. Okey, kos permulaan. Kos permulaan kami ada pembelian premis dan jumlah dia 10,512.50 sen, dan kami ada kos barang tetap dan kos barang perniagaan. Jumlah dia 11,580. Next. Okey, kami ada tambah lagi kos operasi dan modal kerja. Jumlah dia untuk 1 bulan 70,789.80 sen, dan untuk kos 6 bulan 235,563.80 sen. Untuk sumber pembiayaan kami menggunakan wang simpanan daripada setiap ahli kumpulan. Dan 5.3, analisis titik pulang modal kami. Titik pulang modal kami 3,333 unit dan TBM dalam ringgit 14,998.50 sen, dan untung kami 3,300 darat dengan 4,50 sen, tolak dengan 5,000 tambah 10,000 dapat negatif 1.5. Dan penyerta jiran tunai kami adalah jumlah 11,450 tambah dapat jumlah dia 11,450. Lepas tu jumlah untuk pembayaran kami 18,795.30 sen. Dan untuk penyerta kewangan kami untung sebanyak RM21,963. Sekian, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. 谢谢老师. 감사합니다. Waalaikumsalam.